Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Jika menyaksikan pembunuhan boleh menyakitkan bagi orang dewasa, bayangkan trauma yang akan ditanggungnya pada seorang kanak-kanak, terutama ketika melibatkan seseorang yang rapat dengannya. Pada kira-kira jam 4 petang pada 26 September 1999, seorang kanak-kanak berusia 5 tahun menyaksikan ibunya ditikam hingga mati di rumah teres 2 tingkat mereka di Bukit Damansara, Kuala Lumpur. Sarah Muhammad Suhaimi ketika itu berada di rumah memerhatikan adiknya Muhammad Syafiq yang berusia 3 tahun. Selain pembantu rumah mereka iaitu Ramlah, juga berada di rumah adalah abang kandung Sarah, Muhammad Faris, ketika itu berusia 8 tahun. Ibu bapanya Muhammad Suhaimi Abdul Aziz, 39 tahun, seorang ahli geologi, dan Faizah Arsyad, seorang eksekutif sumber manusia. Kedua-duanya adalah pekerja Petronas. Semasa Sarah bermain dengan adiknya, satu jeritan yang menakutkan telah menggegarkan petang yang damai. Dia bergegas memeriksa dan melihat ayahnya yang bersenjatakan pisau memecah pintu bilik mandi dengan ganas, sementara ibunya, Faizah, di bilik mandi menjerit meminta tolong. Sarah berlari ke arah Ramlah yang sedang tidur pada waktu itu dan mengejutkannya. Kedua-duanya kemudian pergi ke bilik mandi di mana mereka menyaksikan Muhammad Suhaimi menikam Faizah. Ramlah berlari keluar dari rumah dan bersembunyi di belakang sebuah kereta, sementara Sarah yang sedang menangis membeku langkahnya ketika dia melihat ayahnya berjalan keluar dari bilik mandi dengan pakaian dan kaki berlumuran darah. Ibunya terbaring menghadap ke bawah, tidak bergerak di bilik mandi. Ketika ayahnya melarikan diri dari rumah di dalam keretanya, Sarah dengan cepat menelefon datuk dan neneknya yang tinggal di Keluang. Dalam tangisan, Sarah memberitahu mereka bahawa ibunya sudah mati dan ayah telah membunuhnya. Jiran-jiran yang diberitahu oleh pembantu rumah membantu mereka dan membawa Faizah ke hospital, tetapi dia dinyatakan mati oleh doktor. Keluarga dan rakan-rakan pasangan itu terkejut dan bingung dengan kejadian itu ketika mereka melihat mereka bahagia bersama di karnival seminggu sebelumnya. Polis melancarkan perburuan Muhammad Suhaimi di Lembah Kelang, tetapi ahli geologi itu tidak berjaya ditemui. 2 hari kemudian, polis berjaya mengesan Muhammad Suhaimi setelah dia terlibat dalam kemalangan dengan 2 lori tangki Petronas di Terengganu. Dia mengalami kecederaan serius dan ditempatkan di sebuah hospital di Kuantan di mana dia menjalani beberapa pembedahan. Setelah dia pulih dan keluar dari hospital lebih dari seminggu kemudian, dia diserahkan kepada polis Kuala Lumpur dan siasatan mengenai kes pembunuhan itu berjalan dengan lancar. Pada 11 Oktober 1999, Muhammad Suhaimi telah didakwa di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur kerana membunuh isterinya. Peguamnya memberitahu mahkamah bahawa kemalangan itu menyebabkan ahli geologi itu mengalami masalah hilang ingatan dan pertuturan. Semasa perbicaraan, mahkamah juga telah mendengar keterangan Sarah. Seorang psikiatri forensik yang merawat Muhammad Suhaimi juga memberitahu mahkamah bahawa tertuduh menderita penyakit psikotik yang dikenali sebagai gangguan hayalan. Psikiatri mengatakan keadaan itu menyebabkan Muhammad Suhaimi merasa cemburu dan mengalami halusinasi. Dia dikatakan telah mendengar suara aneh yang membuatkannya percaya bahawa isterinya telah menipunya. Setelah perbicaraan yang panjang, Mahkamah Tinggi memutuskan pada 17 Ogos 2001 bahawa tertuduh kurang siuman ketika melakukan kesalahan itu dan membebaskannya. Mahkamah telah memerintahkannya ditahan untuk rawatan psikiatri di Hospital Bahagia di Tanjung Rambutan, Perak. Selama 4 tahun berikutnya, pihak pendakwaan mengemukakan rayuan terhadap keputusan tersebut di Mahkamah Rayuan dan Persekutuan. Tetapi Mahkamah Persekutuan telah menolak rayuan tersebut pada 19 Januari 2005. Namun ia tetap mempertahankan keputusan Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan bahawa Muhammad Suhaimi Abdul Aziz akan tinggal di Hospital Bahagia di Ulu Kinta, Perak selagi diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Muhammad Suhaimi, 41 tahun, yang hadir di mahkamah tidak menunjukkan emosi setelah Presiden Mahkamah Rayuan Hakim Abdul Malik Ahmad membacakan keputusan itu.
Hakim Abdul Malik yang duduk bersama dengan Hakim Mahkamah Persekutuan Siti Norma Yaakob dan Alauddin Muhammad Sharif sebulat suara bersetuju dengan keputusan Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan untuk membebaskan bekas ahli geologi itu. Muhammad Suhaimi segera keluar dari kandang tertuduh dan bersalaman dengan lelaki lain. Tidak lama kemudian, dia dilihat sedang meminum teh tarik di kantin Istana Kehakiman dan berbual dengan peguamnya dan beberapa orang yang lain. Kumpulan itu bersurai setelah kira-kira 20 minit dan Muhammad Suhaimi dibawa kembali ke hospital. Muhammad Suhaimi kemudian dibebaskan dari hospital pada 4 Oktober 2007 dan tinggal bersama ayahnya di Terengganu. Namun pada tahun 2009, dia kembali menjadi tajuk berita apabila dia menuntut hak ke atas aset isterinya yang telah meninggal dunia. Namun Amanah Raya Berhad telah mengemukakan permohonan untuk menggugurkan nama Muhammad Suhaimi yang tertera dalam sijil pembahagian harta yang berhak ke atas 3 bahagian daripada jumlah keseluruhan wang tunai RM319,445.02 peninggalan Faizah. Amanah Raya juga memohon membatalkan sijil pembahagian harta faraid bertarikh 13 Oktober 2000 dengan mengeluarkan nama Muhammad Suhaimi sebagai penerima pusaka dan memohon supaya sijil baru dikeluarkan. Pada 15 Januari 2019, Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah membenarkan permohonan Amanah Raya Berhad untuk menggugurkan Muhammad Suhaimi Abdul Aziz daripada senarai penerima harta peninggalan isteri yang dibunuhnya 9 tahun lepas. Hakim Syari'i Sa'arani Ismail semasa memutuskan perkara itu berkata Muhammad Suhaimi terhalang atau hilang kelayakan sebagai waris si mati Faizah Arsyad mengikut mazhab Syafi'i yang diamalkan oleh mahkamah di Selangor, dan pembunuhan yang dilakukan dianggap mempercepatkan perwarisan harta si mati kepada Muhammad Suhaimi. Sa'arani berkata keputusan itu dibuat bagi menjaga kepentingan anggota keluarga Faizah yang lebih berhak ke atas harta peninggalannya. Selain itu, mahkamah turut membenarkan satu permohonan teratur dilaksanakan untuk penentuan pihak-pihak dalam pembahagian faraid dan kos mahkamah ditanggung oleh Muhammad Suhaimi. Selain Muhammad Suhaimi, 2 anak lelaki Faizah, Muhammad Faris 18 tahun iaitu defendant keempat dan Muhammad Syafiq 13 tahun iaitu defendant kelima berhak menerima 2 bahagian masing-masing, sementara anak perempuannya Sarah 16 tahun iaitu defendant keenam hanya 1 bahagian. Berdasarkan Imam Syafi'i, seorang pembunuh tidak layak untuk mewarisi harta orang yang dibunuhnya sama ada dibuat secara sengaja atau tidak sengaja atau terpaksa. Mahkamah bersetuju dengan pendapat Imam Syafi'i bahawa seorang pembunuh adalah terhalang untuk mewarisi harta orang yang dibunuhnya termasuk orang tidak siuman. Selain itu, Sa'arani berkata walaupun Muhammad Suhaimi dibebaskan oleh Mahkamah Persekutuan kerana tidak siuman, mahkamah itu bagaimanapun tidak menafikan bahawa pembunuhan telah dilakukan. Beliau juga bersetuju dengan hujahan peguam defendant kedua hingga keenam bahawa faktor alat yang digunakan oleh pembunuh boleh mensabitkan niat membunuh. Dalam kes ini, laporan menyebut defendant 1 iaitu Muhammad Suhaimi menggunakan sebilah pisau. Mahkamah berpendapat faktor ini konsisten dengan pendapat mazhab Syafi'i bahawa alat yang boleh dikategorikan sebagai alat pembunuh ialah alat tajam yang boleh memotong daging dan benda keras. Jadi ini boleh dikategorikan sebagai bunuh dengan niat. Sementara itu, Muhammad Suhaimi ketika ditemui pemberita di luar mahkamah enggan memberikan sebarang komen. Peguamnya Musa ketika ditanya sama ada akan mengemukakan rayuan berhubung keputusan mahkamah itu berkata beliau perlu menunggu arahan selanjutnya daripada Muhammad Suhaimi. Ini kerana buat masa ini Muhammad Suhaimi kecewa dan terkejut dengan keputusan mahkamah, lebih-lebih lagi setelah mahkamah putuskan bahawa dia perlu menanggung kos semua pihak sedangkan dia hadir sebagai defendant dan bukan pihak yang mengemukakan permohonan itu. Tidak dapat dibayangkan anak sekecil itu melihat ibunya meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis dengan bapanya pula yang melakukannya. Dahsyat sungguh apa yang telah berlaku. Apa yang kita dapat harapkan selepas ini, tiada lagi kes sebegini berlaku di negara kita.
Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarhamah Faizah Arsyad. Sekian.